dengan saya Ustaz Mi di dalam segalanya mudah, di dalam PDPC Ustaz Mi, insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Apa kabarmu di sana? Lama sudah tak berjumpa. Apa kabarmu di sana? Adik-adik, apa kabarmu di sana? Adik-adik, apa khabar adik? Sihat? Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT dapat lagi bertemu dengan Ustaz Mi di dalam PDPC Ustaz Mi pada kali ini dengan tajuk yang baru. Agak-agak apakah tajuk kita pada kali ini? Nak tahu apa dia? Jom kita zah dulu video lagu nasyid yang Ustaz Mi paparkan kepada adik-adik. Lepas tu kita jalankan PDPC kita, insyaAllah. Zas, insyaAllah. Jom kita layan dulu, hayati lagu ni, dan mudah-mudahan kita dapat sesuatu. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Aku beriman kepada Allah, hanya Dia yang Maha Kuasa. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Aku beriman kepada Rasul, pembawa risalah kebenaran. Okey adik. Okey, alhamdulillah adik. Itulah tadi lagu yang ditontonkan kepada adik-adik. Alhamdulillah. Rasa-rasa apa kata tajuk kita pada kali ini adik-adik? Apakah? Ya. Pembawa rahmat. Salah. Aku beriman kepada Allah. Ya, tepat. 100 markah untuk adik-adik yang menjawab aku beriman kepada Allah. Namun, tajuk sebenar kita pada kali ini adalah beriman kepada Allah. Jom adik, sebelum kita nak belajar, ingat kita ambil berkat dulu. Niatkan kita belajar ni semata-mata kerana Allah agar dikira sebagai pahala, dan kita berdoa pada Allah agar mendapat keberkahan di dalam PDPC kita pada kali ini. Kita dapat berkongsi, dapat berbincang, dapat beri komen di bawah, dapat buat latihan dan dapat menjawab soalan. InsyaAllah Allah Ta'ala membantu kita di dalam mempelajari agama Islam, insyaAllah. Jom adik-adik, kita belajar sekarang. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره. Alhamdulillah. Alhamdulillah adik-adik. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah adik-adik, insya-Allah pada kali ini kita akan mempelajari pendidikan Islam KSSM tingkatan 1 bidang akidah, pelajaran yang ke-15, iaitu tajuk dia apa tadi? Beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik boleh tengok buku teks. Yang ni buku teks ni, muka surat yang ke-81. Untuk tajuk kita pada kali ini ialah muka surat dia 81 sampailah kepada 86. Okey adik-adik? Dapat? Okey, boleh buka supaya kita dapat jadikan ia rujukan. Itulah adab, di antara adab kita mempelajari ilmu, mesti berkitab. Okey, berkitab, ada buku yang kita boleh rujuk sambil-sambil kita mendapat ilmu yang sama-sama kita berkongsi sekarang. Baik, sekarang adik-adik kita tengok objektif pembelajaran kita. Jadi pelajaran kita pada kali ini adik-adik, kita nak kuasai apa? Okey, yang pertama sekali kita nak menyatakan maksud iman. Yang kedua, menyatakan maksud beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menyenaraikan 6 rukun iman. Kemudian yang keempat, menyenaraikan 4 ciri orang beriman. Yang kelima, menyatakan 4 kesan orang beriman. Dan yang keenam adik-adik, latihan pengukuhan. Ini penting adik-adik, supaya ia menjadi bukti bahawa kita telah menguasai pembelajaran kita pada hari ini. Okey? Bimbingan latihan kebat, Ustaz Mi akan bimbing adik-adik dan sama-sama kita membiasakan diri untuk jawab soalan ni, supaya bila masuk dalam exam kita boleh jawab. Boleh adik-adik? Semangat. Okey, ini dipanggil jihad adik-adik. Jihad orang menuntut ilmu memang.
dia kena semangat begitu. Kemudian 25 soalan kuis. Di dalam deskripsi di bawah Ustaz Mi ada bagi link, tekan link tu dan jawab. Tapi dengar dulu penjelasan, kita belajar dulu, kemudian kita jawab. Jawab tu boleh banyak-banyak kali. Adik-adik view score, adik-adik tengok balik soalan-soalan dia, mana yang salah, ingat. Kemudian buat lagi sampai dia dapat 100%. Maka terbuktilah bahawa adik-adik telah menguasai tajuk ini. Jom kita tengok adik-adik apa yang kita nak belajar. Okey, yang pertama adik-adik, maksud iman. Iman dari segi istilah ialah membenarkan. Okey, dari segi istilah, dari segi bahasa membenarkan. Silap tadi. Dari segi bahasa membenarkan, dari segi istilah membenarkan dengan hati, mengaku dengan lisan dan beramal dengan anggota badan. Ingat adik, benar dengan hati, mengaku dengan lisan, beramal dengan anggota badan. Jom kita tengok maksud dia pula. Maksud daripada tadi iaitu maksud beriman kepada Allah, membenarkan dengan hati bahawa Allah Maha Pencipta. Ni yakin ni, dengan hati ni kita yakin. Dia bila dengan hati dia datang sendiri. Yakin tu datang. Okey, yakin apa? Maha Pencipta. Allah Ta'ala Maha Pencipta, pemilik dan pentadbir alam ini, dan hanya Allah yang berhak disembah. Itu masuk dalam hati adik. Keyakinan ini dah yakin. Tengok tangan, Allah Ta'ala buat. Tengok mata, Allah Ta'ala buat. Tengok mulut, tengok Allah Ta'ala buat. Dan tak ada makhluk yang boleh buat macam Allah Ta'ala buat. Tangan kita ni kalau putih kena aksiden adik-adik, nak cari tangan yang macam Allah Ta'ala buat, jangan haraplah adik-adik. Jangan harap, takkan sama. Sebab dia Allah. Bila Allah buat, dia maha sempurna. Yang tu kena faham adik-adik. Maka datanglah iman pada kita. Sebab tu kita ni, manusia ni, bila dia ada iman, dia tengok tangan, dia nampak Allah. Maksud macam mana Ustaz? Tengok tangan, ni Allah Ta'ala buat. Dia tengok mak dia, Allah Ta'ala buat mak aku ni, dan aku syukur Allah Ta'ala buat mak aku baik dengan aku. Nampak dia. Dia nampak apa saja makhluk, itu ciptaan Allah, dan dia nampak Allah. Maka datang iman. Faham adik? Jadi begitu. Kemudian keyakinan ini dikuatkan dengan lisan. Lisan apa? Yang kita syahadah tu lah. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Yang tadi lah, yang nasyid tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Allah. Itu. Itu lisan. Dan nak sempurnakan pula dengan kepatuhan kepada suruhan dan larangan Allah. Kita patuh suruhan Allah dan tinggal larangan Allah. Itu patuh. Kita yakin Allah Ta'ala, kemudian kita tengok apa Allah Ta'ala suruh, kita buat. Apa yang Allah Ta'ala larang, kita buat tanpa. Orang panggil apa tanpa apa? Orang kata apa? Tanpa kita nak lawan kata Allah Ta'ala tu. Tanpa protes. Kalau Allah Ta'ala suruh, kena buat. Ingat cerita Nabi Ibrahim dengan anak dia Nabi Ismail? Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Ingat kisah tu? Sebab apa? Sebab arahan Allah. Arahan Allah. Bila arahan Allah, maka Nabi Ismail pun kata, kalau itu dari Allah, buat. Satajiduni insyaAllah minas sabirin. Kamu akan dapati aku, wahai ayah, di kalangan orang yang bersabar di dalam melaksanakan perintah Allah. Nampak adik? Itu maksud iman. Tu iman Nabi tu. Ayah nak bunuh anak bukan senang, tapi kerana iman, yakin Allah Ta'ala tu Tuhan aku, menguasai seluruh alam, dialah Tuhan yang perlu disembah, ditaati, dipatuhi, dan tinggal apa yang dia larang, aku kena buat. Nampak adik-adik? Itu iman. Baik, tengok seterusnya. Ini dalil nakli dia. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walillahi mulkus samawati wal ardi wama bainahuma yakhluqu ma yasha' wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan ingatlah, bagi Allah jualah kuasa pemerintahan langit dan bumi serta segala yang ada di antara kedua-duanya. Dia mencipta apa-apa jua yang dikehendaki, dan ingatlah
Allah, dan ingatlah Allah Maha berkuasa terhadap sesuatu. Nampak ni dalil menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tu Tuhan kita yang patut kita iman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat dalam surah Fatihah, hanya Allah kan na'budu, aku sembah, dan hanya Allah aku minta tolong. Tempat kami minta tolong, begitu. Dan ingatlah, bagi Allah juga kuasa pemerintahan langit dan bumi ni. Allah Ta'ala nak menunjukkan kekuasaan dia, nak bagi tahu, tengoklah langit dan bumi, tak ada siapa boleh buat macam yang aku buat, begitu. Maka datanglah iman pada kita, adik-adik, insyaAllah. Baik adik-adik, rukun iman 6 perkara. Takkan nak nasyid juga, tak payah nasyid lah. Kan? Okey, beriman kepada Allah, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada rasul, beriman kepada hari kiamat, dan beriman kepada qada dan qadar. Inilah 6 rukun iman yang wajib kita tahu. Wajib sebab dia rukun. Rukun ni semua kita kena ikut. Dia tak boleh satu kita tak percaya terus batal iman kita, adik-adik. Ingat adik-adik? Okey, begitu. Tak nak buang masa, seterusnya kita tengok ciri-ciri orang beriman dan kesannya. Yang pertama, mengesakan Allah dalam ibadat. Bila kita esakan Allah, qul huwallahu ahad, katakanlah bahawa Allah Ta'ala tu esa. Dia jadi macam mana? Dia jadi macam Bilal bin Rabah. Kan ada tengok video Ustaz Mi, video PDPC Ustaz Mi tentang Bilal bin Rabah, dia empak dengan batu, apa dia sebut? Ahadun ahad, ahadun ahad. Dia esakan Allah. Bila dia esakan Allah, jadi kesan macam Bilal. Dia pertahankan iman dia. Dia yakin bahawa Allah Ta'ala tu esa, tempat dia sembah, dan aku takkan mengaku selain pada Allah Tuhan aku yang tunggal itu. Sebab Allah Ta'ala ni esa dan Tuhan aku. Ingat bila bin Rabah, dia tak mengaku Tuhan dia sebagai Tuhan, dan Tuhan aku adalah Allah, begitu. Jadi kesan dia apa? Mengabdikan diri hanya kepada Allah. Jadi kita apa pun kerja buat kita lillahi ta'ala, lillahi ta'ala, lillahi ta'ala. Aku belajar kerana Allah, aku tolong mak kerana Allah, bukan pasal mak bagi upah. Aku tolong cikgu kerana Allah, bukan pasal cikgu puji aku. Aku tolong kawan kerana Allah, bukan pasal nanti aku banyak kawan-kawan. Bukan. Aku kerana Allah. Itu kesan dia. Ikhlas dalam melakukan ibadat kepada Allah. Macam contoh yang Ustaz Mi bagi tahu tadi. Kemudian yang kedua, takut kepada Allah. Kesannya menjauhi mungkar, perkara mungkar, bertaubat kepada Allah atas dosa yang dilakukan. Orang yang takut pada Allah, ini kesan daripada iman. Bila dia ada iman, Allah Ta'ala tu maha mendengar. Jadi dia takkan cakap benda tak elok, sebab dia tahu, aku cakap benda tak elok, Allah Ta'ala mendengar apa yang aku cakap. Allah Ta'ala maha melihat. Orang beriman dia rasa takut, sebab kat mana pun Allah Ta'ala boleh tengok apa yang dia buat. Apa yang dia buat Allah Ta'ala boleh tengok. Jadi dia datang kesan yang dalam pada diri dia. Dia nak buat apa pun dia waspada, dia nak buat apa pun dia hati-hati. Dia takut apa yang dia buat tu akan mendatang kemurkaan Allah, yang berakhir dengan azab, berakhir dengan dosa yang Allah Ta'ala akan timpakan pada dia. Yang paling dahsyat bila Allah Ta'ala jauh daripada dia, jauh rahmat daripada kita. Itu orang yang ada iman. Dia yakin Allah Ta'ala maha mendengar, Allah Ta'ala maha melihat, Allah Ta'ala maha mengetahui. Ini lagi dahsyat. Apa saja dalam hati kita Tuhan tahu. Apa saja yang kita rancang Tuhan tahu. Jadi orang yang beriman, dia akan datang rasa takut untuk merancang sesuatu yang jahat. Dalam hati itu dia rasa takut. Ada rasa takut dalam hati, dia terus astagfirullah, astagfirullah, begitu. Nampak adik? Nampak. Ini kesan yang kedua ataupun ciri orang beriman ni. Takut kepada Allah. Yang ketiga, mengesakan Allah dalam berdoa kepada Allah. Jadi dia nak minta tolong, tak ada tempat lain. Yakin kepada kekuasaan Allah, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Ini pesan daripada orang yang beriman kepada Allah. Adik-adik ingat cerita Nabi Ayub? Nabi Ayub bila ditimpa dengan penyakit yang maha dahsyat itu. Tak ada penyakit yang lebih dahsyat melainkan dahsyat yang ditimpakan pada Nabi Ayub, sehingga isteri dia pun lari daripada dia, sehingga tinggal dia. Allahu Akbar. Dia minta pada siapa? Dia minta pada bomo? Dia minta pada kawan-kawan dia datang? Dia minta pada makhluk? Tak ada. Dia cuma mengadu pada Allah. Wa Ayyub iznada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin.
Kata Allah, aku ceritakan tentang Ayub apabila dia minta pada Allah. Nampak? Iznada rabbahu. Dia minta pada Allah. Ada dia minta pada bomo, ada dia minta pada sesembahan, ada dia minta pada tukang sihir, ada dia minta pada orang. Tak ada. Nada rabbahu, dia minta pada Tuhan. Apa dia sebut pada Allah? Apa dia doa pada Allah? Anni masaniyadurru, aku ditimpa penyakit wahai Allah. Wa anta arhamur rahimin, dan engkau wahai Allah maha penyayang. Engkau maha penyayang, tak ada orang yang penyayang lebih daripada engkau. Maka sekarang aku harap engkau saja wahai Allah. Aku minta pada engkau wahai Allah. Kau maha penyayang, kau sayang aku. Penyakit ini mengganggu aku untuk ibadat, tapi tolonglah wahai Allah. Tolonglah wahai Allah. Tolonglah wahai Allah. Wa anta arhamur rahimin, engkau maha penyayang di antara yang penyayang. Nampak dari minta hanya pada Allah. Maka apa jadi? Fastajabna lahu, maka Allah Ta'ala makbulkan doa kita. Kalau yakin Allah Ta'ala yang bagi, Tuhan bagi. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Itu semua dalil-dalil yang menunjukkan bila kita doa pada Allah, Allah Ta'ala akan makbulkan doa kita. Baik adik, terus. Lama pula kan. Okay. Cinta yang mutlak. Yakin kepada kuasa Allah, berikhtiar dan bertawakal kepada Allah. Bukan dalam hal tadi berdoa tadi, kita berdoa tapi dalam masa yang sama kita kena ada usaha. Adik-adik berdoa untuk berjaya, adik-adik tak boleh berdoa saja tanpa usaha. Adik-adik kena usaha. Kena belajar, kena ikhtiar, kena study, kena ada jadual, kena ada latihan, kena ada cikgu yang boleh bimbing adik-adik. Itu semua usaha kita. Dan kita usaha, maka kita tawakal, serah diri pada Allah, pasti akan berjaya insya-Allah. Yang keempat, cinta yang mutlak kepada Allah. Kesan ciri-ciri orang beriman ni, dia cinta. Cinta dia hanya pada Allah, tak ada selain pada Allah. Okey? Dan bila dia cinta pada Allah, dia tertunggu-tunggu apa yang Allah Ta'ala nak suruh dia buat. Kan? Orang yang kita cinta suruh kita buat, mesti kita buat kan? Mesti kita buat. Dan orang yang kita cinta, bila kita suruh tu dia buat, bila dia suruh kita buat, apa dia bagi? Dia bagi syurga, adik-adik. Syurga yang kekal dengan nikmat. Kita hidup atas dunia ni 60-70 tahun, kan? A'maru ummati baina 60 wa 70. Umur kita ni, kata Nabi, antara 60 hingga 70. Yang lebih tu nasib lah Allah Ta'ala nak bagi. Tapi antara tu 60 hingga 70 tu kebanyakan kita akan mati. Jadi kita tak target duduk kat dunia ni, kita target akhirat. Jadi nak dapat akhirat tu cinta Allah. Bila kita cinta Allah, Allah Ta'ala akan bagi kita syurga Allah. Dan di sana kita duduk selama-lamanya dalam nikmat. Sekarang pilih, nak duduk di dunia yang sekejap ni dengan nikmat, ataupun selama-lamanya di sana. Ya, pandai selama-lamanya di sana. Maka cinta Allah, itulah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala akan balas semua cinta yang kita bagi pada dia dengan sesuatu yang paling mahal, iaitu syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi adik-adik, ciri orang beriman di antaranya yang keempat ini, iaitu cinta yang mutlak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila datang rasa cinta itu, cinta ni dia kena kat hati, adik-adik. Bila kena dekat hati, dia automatik sensitif dengan perkara yang kita cintai itu. Jadi apa sahaja yang Tuhan suruh, dia sensitif. Tuhan suruh semayang awal waktu, dia pergi semayang awal waktu. Tuhan suruh dia puasa sunat, Nabi Muhammad kata kena puasa sunat Isnin Khamis, ikut Nabi Muhammad SAW atas dasar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka cinta itu akan datang. Dan itulah buktinya, iaitu kita melaksanakan segala perintah Allah dengan taat dan patuh pada segala perintah Allah. Adik-adik pernah dengar kan kisah Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail, anak dia. Ibrahim dia ada anak namanya Ismail. Ingat lagi? Selepas turunnya ayat meminta Nabi Ibrahim menyembelih anaknya. Ingat lagi? Tengok apa jawapan Nabi Ismail. Dia kata pada ayah dia, lakukan saja kalau itu daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Satajiduni insya-Allah minas sabirin. Kamu pasti akan dapati aku, wahai ayahku, aku ni anak kamu, dalam keadaan sabar melaksanakan perintah Allah Ta'ala ini. Allahu Akbar. Nampak? Sampai sembelih. Orang panggil arahan paling ekstrim. Kan? Arahan paling ekstrim tu sembelih lah. Allah Ta'ala tak suruh pun kita sembelih anak sendiri, sembelih saudara mara kita ke, sembelih ke orang yang kita sayang. Tak ada. Allah Ta'ala cuma minta semayang. Kan? Semayang. Dan semua itu berbalik kebaikan tu kepada kita kembali.
Allahu Akbar. Jadi orang yang sayang Allah, cinta Allah, dia akan buat apa yang Allah Ta'ala suruh. Baik. Yang kedua, berkorban demi ketinggian agama Allah. Orang yang sayang Allah, cinta Allah, bila ada perintah Allah, ada suruhan Allah, ada orang kata apa, perkara yang Allah Ta'ala minta buat untuk agama, dia akan buat. Maknanya dia akan sedaya upaya mengorbankan segala tenaganya, mengorbankan segala wang ringgitnya, mengorbankan masanya untuk Allah. Untuk Allah. Sebab nanti adik-adik, umur kita akan ditanya oleh Allah, kan, tentang umurmu, ke mana kau habiskan? Mana habis? Kalau kita jawab, aku habiskan untuk agamaku, Allahu Akbar, syurga kita adik-adik. Aku habiskan untuk memikirkan bagaimana aku nak sampaikan dakwah kepada masyarakat aku. Pahala adik-adik. Dia mesti ada fikir untuk agama. Ni adik-adik belajar agama dengan Ustaz Mi sekarang. Untuk apa ni? Untuk Allah. Bila kita dapat agama ni, kita share dengan orang lain, kita share dengan orang lain, maka agama ini akan menjadi syiar, akan berkembang. Itu juga untuk Allah. Dan itu tanda kita mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah ciri orang-orang beriman. Baik adik-adik, sekarang kunci ilmu. Dalam buku teks dia ada kunci ilmu adik-adik. Adik-adik tengok dalam buku teks ni dia ada kunci ilmu kat sini. Tak tahu dah adik-adik nampak ke tidak. Kat sini Tapi adik-adik boleh tengok dalam yang Ustaz Mi paparkan ni, iaitu An Anas radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasun man kunna fihi wajada halawatal iman an yakuna Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ay yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah wa ay yakraha ay ya'uda fil kufri kama yakrahu ay yuqadhafa fin nar. Allahu Akbar. Hadis ni riwayat Imam Bukhari. Terjemahannya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Anas bin Malik beritahu, kata Nabi pernah bersabda. Apa kata Nabi? Sesiapa yang terdapat padanya 3 perkara akan merasai kemanisan iman. Allahu Akbar. Siapa yang padanya ada 3 perkara, dia akan dapat satu halawah. Halawah ni kemanisan iman. Senang nak faham, dia rasa sedap bila kita nak melaksanakan ibadat. Rasa sedap nak semayang, rasa sedap baca Quran, rasa sedap bangun tahajud, rasa sedap semayang berjemaah di masjid, rasa sedap buat baik dengan orang, rasa sedap bersilaturahim, rasa sedap. Setiap ibadat yang kita buat, kita rasa sedap dan terasa terlagi-lagi, rasa damai, rasa seronok, rasa nak buat lagi, nak buat lagi, nak buat lagi dan lagi dan lagi. Kalau semayang tu, halawah ni, bila orang yang dapat halawatul iman ni, bila semayang dia dah habis 2 rakaat, dia buat 2 rakaat lagi, dia buat 2 rakaat lagi, dia buat 2 rakaat lagi, dia buat 2 rakaat lagi. Kalau dia baca Quran, dah habis 1 muka surat, dia nak baca 1 muka surat lagi, nak yang itu perasaan nak buat lagi, nak buat lagi. Rasa senang, sedap, rasa damai, rasa tenang, rasa seronok bila bersama dengan ibadat yang Allah Ta'ala minta kita buat, sama ada ibadat itu wajib ataupun sunat. Ini dipanggil halawah, seronok, damai, bahagia, tenang. Allahu Akbar. Siapa yang dapat ni adik-adik? Seronok adik-adik. Macam mana Nabi kan, bila dia rasa sedih, resah ke, rasa sedih ke apa dia buat adik-adik? Dia akan dia akan semayang. Sebab semayang ni penyejuk hati dia. Itulah halawah, kemanisan iman tu dapat bila kita ada 3 perkara. Apa dia? Yang pertama dia mencintai Allah dan Rasul, mengatasi segala-galanya. Maknanya dalam hidup dia ranking pertama Allah dan Nabi Muhammad SAW. Bila Allah Ta'ala suruh, aku tinggal yang lain. Yang tu Allah Ta'ala suruh semayang awal waktu, tengah-tengah buat kerja ni adik-adik, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tinggal kerja tu. Kalau tengah menulis, letak pen, terus pergi semayang. Kalau tengah mesyuarat, wallahu alam, kita jumpa selepas ini, semayang dulu. Allahu Akbar. Allah nombor 1. Sebab perkataan Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Sekarang perbuatan dan kerja kamu besar, ataupun aku Allah yang Maha Besar. Allahu Akbar.
maka dia akan berjalan pergi semayang. Itu satu contoh. Satu contoh bila orang yang dapat halawatul iman, dia akan tinggal semua kerja dia akan pergi jumpa Allah semayang di awal waktu. Dan bahkan orang yang cinta Allah dan Rasulnya ni, kalau cinta Allah, dia akan sentiasa merindukan Allah. Dan orang yang rindu Allah, dia suka zikir pada Allah, menyebut-nyebut nama. Orang kalau rindukan sebut nama, jadi dia akan sebut Subhanallah walhamdulillah, dia akan buat. Itu tanda cinta. Kalau ada benda tu kat adik-adik, dia akan dapat halawatul iman. Faham adik? Kalau ada benda ni, rasa cinta pada Allah, rasa nak sebut-sebut nama Allah, rasa nak kata apa, semua amalan yang Allah Ta'ala suruh buat, kita nak buat, rasa nak buat. Dan orang yang rindu Allah, bahkan ulama-ulama dahulu, semayang awal waktu bukan orang azan baru dia pergi, bahkan kerana rindu tu, lepas habis bagi salam, solat zuhur contohnya, dia akan kata bila pula nak solat asar. Nampak adik-adik? Bila pula nak solat maghrib? Habis solat asar, bila pula nak solat maghrib? Dia rasa rindu nak berjumpa dengan Allah. Ni perasaan tu. Kita ada tak rindu macam tu, adik? Tengok diri kita. Kalau Ustaz B tanya maghrib pukul berapa, tak tahu kan? Tak tahu. Tapi orang yang cinta Allah, dia tahu waktu semayang, dan dia akan datang awal daripada tu kerana rindu dia pada Allah, rasa cinta dia pada Allah. Dan pada Nabi Muhammad SAW mengatasi segala-galanya. Kalau Nabi selawat pada Nabi, itu tanda cinta. Kalau Nabi mengamalkan segala sunnah Nabi, itu tanda cinta pada Nabi. Maka orang tu akan dapat halawatul iman. Yang kedua, dia tidak menyayangi seseorang melainkan kerana Allah. Dia takkan sayang orang tu melainkan kerana Allah. Kalau dia dah sayang orang tu, dia akan sayang kerana Allah. Itu maksudnya dia. Maksudnya macam mana dia nak masuk syurga, macam mana dia tu nak masuk syurga, dia akan sedaya upaya membawa orang yang dia sayang tu untuk masuk syurga. Adik-adik sayang mak ayah? Sayang kan? Adik-adik sayang mak ayah kerana Allah. Macam mana adik-adik nak masuk syurga? Adik-adik nak juga mak dan ayah adik-adik masuk syurga. Itu sayang kerana Allah. Apa adik-adik buat? Adik-adik bawa mereka untuk ibadat pada Allah, bawa kepada jalan-jalan syurga, pegang, ambil kunci syurga, pergi majlis ilmu, semayang awal waktu, semayang berjemaah. Kalau sayang kawan-kawan, bawa kawan-kawan pergi syurga. Macam mana? Kalau kita baca Quran, kita ajak dia baca Quran. Kita solat duha, kita ajak dia solat duha. Kita semayang tahajud, kita ajak semayang tahajud. Kita mai pergi majlis ilmu, kita ajak dia pergi majlis ilmu. Itulah tanda kita sayang. Macam mana kita nak masuk syurga? Kita nak kawan yang kita sayang untuk masuk syurga. Sedaya upaya kita lakukan untuk bawa dia masuk syurga. Begitu jugalah, macam mana kita tak nak masuk neraka. Kita tak nak kawan kita tu masuk neraka. Apa kita buat? Kalau dia buat maksiat, kalau dia buat satu dosa, kalau dia bercakap tentang sesuatu perkara yang bertentangan dengan agama, kita tegur dia, sebab kita tak nak dia masuk neraka. Begitu juga kita juga tak nak masuk neraka. Jadi kita akan sedaya upaya larang dia, tegur dia, gagalkan dia daripada melakukan maksiat itu. Adik-adik, itu tanda kita sayang kerana Allah kepada kawan kita. Bawa syurga. Dapat? Okey. Yang ketiga, dia membenci untuk kembali kepada kekufuran, seperti dia tidak suka dicampakkan ke dalam neraka Allah. Di sini adik-adik, kalau adik-adik nak faham, ialah orang yang pernah buat dosa, lalu dia melakukan hijrah. Orang yang buat dosa ni, biasalah kita manusia adik-adik, kullu benu Adam khata. Setiap yang Adam itu melakukan khata, salah, silap, dosa. Wa khairul khata'ina tawabin. Dan setiap orang yang melakukan dosa, sebaik-baiknya ialah orang yang apa? Yang melakukan taubat. Dan start dia taubat tu adik-adik, start dia taubat tu, dia hijrah. Dia tinggalkan benda yang dia tak suka tu, maksiat yang dia pernah buat sebelum ni. Dia tinggalkan tempat tu, dan dia tinggalkan kawan-kawan yang boleh membawa dia kembali ke tempat tu. Dia tinggal semua ni, dia benci semua ni. Macam mana dia benci untuk dicampak ke dalam api neraka Allah. Kalau dia dapat benda ni, adik-adik dapat benda ni, adik-adik kena buat dosa, adik tinggal semua tu. Hijrah sesungguh-sungguhnya. Niat, aku nak jadi baik. Lepas ni kawan aku orang baik, lepas ni kawan aku ustaz, kawan aku orang soleh, lepas ni apa yang aku buat pasti baik. Aku
puas pada dengan apa yang aku buat. Kenapa? Kerana aku benci untuk dicampakkan ke dalam neraka Allah. Maka adik-adik akan dapat halawatul iman. Ingat 3 perkara ni adik-adik untuk dapatkan halawatul iman, nikmat sedap dalam ibadat adik-adik. Jadikan Allah dan Rasul ranking yang pertama. Yang kedua, sayanglah kawan adik-adik. Macam mana adik-adik nak masuk syurga, bawa dia masuk syurga. Adik-adik tak nak masuk neraka, sedaya upaya adik-adik larang dia supaya dia juga tidak masuk neraka Allah. Yang ketiga adik-adik, bencilah maksiat yang kita pernah buat sebelum ni. Hijrahlah, pergilah ke tempat yang membawa kita ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Adik-adik, syukur pada Allah, selesai dah PDPC bersama Ustaz Mi pada kali ini. Agak serius, tetapi inilah yang penting dalam hidup kita. Baik, akhirnya adik-adik, alhamdulillah adik-adik, la ilaha illallah, sambung, Muhammadur Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, syukur pada Allah SWT. Sekarang kita pergi kepada soalan kebat adik-adik. Macam biasa, Ustaz Mi nak adik-adik sentiasa praktis kebat. Praktis kebat supaya adik-adik sentiasa terbiasa dengan kebat ni, dengan tips-tips yang pada Ustaz Mi lah, pada pandangan Ustaz Mi, okey, dapat membantu adik-adik untuk menjawab soalan kebat. Yang pertama adik-adik, adik-adik kena tahu kebat ni ada 4. Yang pertama, isi, huraian lengkap dan kesimpulan. Ni semua adik-adik tahu kan, untuk dapatkan 4 markah. Kemudian dalam kebat, adik-adik kena ingat, di antara isi dengan huraian ada ayat sambung. Ustaz ni gunakan teknik suka, S-U-K-A, S supaya U untuk, K kerana, A agar. Itu yang kedua. Yang ketiga, dalam soalan kebat ada huraian lengkap. Huraian lengkap ni adik-adik kena ada teknik dipanggil akronim CAK, C-A-K, CAK, C untuk contohnya, A untuk akibatnya, dan K untuk kesannya. Okey, ini. Kemudian yang keempat, adik-adik kena ada teknik dipanggil PIH untuk bahagian kesimpulannya. PIH, pendahuluan, isi dan huraian. Dan dalam PIH, antara isi huraian, kena gunakan juga kaedah suka tu. Jadi 4 ni kena adik-adik masukkan dalam otak adik-adik supaya adik-adik boleh jawab soalan kebat ni dengan baik. Jadi jom adik-adik, untuk menyempurnakan lagi pemahaman adik-adik, jom kita jawab soalan ni. Okey, keimanan kepada Allah dapat mengurangkan masalah gejala sosial di negara kita. Apakah hujah anda bagi menyokong pernyataan di atas? Dia bagi satu situasi ataupun stimulus dia, keimanan kepada Allah dapat mengurangkan masalah gejala sosial di negara kita. Bagi hujah. Bila hujah ni confirm dah kebat. Jadi adik-adik kena kaitkan keimanan kepada Allah dapat mengurangkan masalah gejala sosial di negara kita dengan hujah adik-adik. Ini cadangan jawapan Ustaz Mi. Keimanan kepada Allah akan melahirkan manusia yang berhati-hati dalam melakukan sesuatu perkara. Okay. Kita bawa satu isi yang ni. Kemudian adik-adik sambung dengan kerana. Kaedah tadi ingat, dalam antara isi dengan huraian dia ada suka. Jadi Ustaz Mi gunakan K, kerana sentiasa takut kepada azab Allah dengan menjauhi segala larangan, segala perkara mungkar. Ini huraian. Itu ingat tadi kaedah CAK kita, C-A-K, contohnya A agar, A akibatnya, K kesannya. Jadi di sinilah adik-adik, bila kita dah ada ayat mula, dia akan jadi otak kita berjalan. Kan? Contohnya kalau Ustaz Mi kat sini, kesannya apa ya? Kesannya apa ya? Otak kita berjalan. Kita akan cari jawapan yang relevan untuk kita letakkan bagi untuk huraian lengkap ni. Jadi Ustaz Mi di antara CAK, Ustaz Mi letakkan kesannya. Kesannya amalan amal makruf nahi mungkar dapat dibudayakan dalam masyarakat. Dapatlah 3 markah adik-adik. Dan last sekali adik-adik, kesimpulannya ingat tadi PIH, pendahuluan, isi, huraian. Di sini pendahuluan Ustaz Mi, jangan ubah kesimpulannya, kita hendaklah ini pendahuluan, jangan ubah. Bila ada ni, barulah pemeriksa tahu bahawa kita sedang nak buat kesimpulan. Jadi kesimpulannya kita hendaklah datangkan isi. Di sini Ustaz Mi letakkan isinya sentiasa meningkatkan keimanan kepada Allah. Okey adik-adik? Dapat? Kita usaha untuk dapat tingkatkan keimanan kita kepada Allah. Okey? Kemudian daripada isi nak pergi ke huraian, kena ada suka tadi. Ustaz Mi ambil A, hujung tu. Suka, S-U-K-A, ambil A. A tu apa tadi? Agar, pandai. Agar. Jadi agar terhindar dari perbuatan maksiat. Jadi lekatlah adik-adik. Inilah kaedah jawab soalan kebat.
Ingat 4 perkara tu masuk dalam otak, kemudian kita jalankan saja soalan kebat ni. Penting tips-tips itu supaya otak kita dapat berjalan. Selepas tu apa ya, barulah kita boleh jawab soalan kebat dengan baik, insya-Allah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berikan ingatan yang kuat untuk adik-adik, pemahaman yang mantap untuk adik-adik, dan adik-adik dapat jawab soalan peperiksaan dengan baik, dapat 100% insya-Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik adik-adik, alhamdulillah kita dah habis latihan pengukuhan. Sila jawab soalan kuis Google Form yang Ustaz ni buat khusus untuk adik-adik. 25 soalan adik-adik, khas untuk adik-adik. Adik-adik tolong tekan, klik pada di deskripsi di bawah tu, pada link yang Ustaz letakkan, dan jawablah 25 soalan. Mudah-mudahan adik-adik dapat jawab. Dan kalau adik-adik view score, adik-adik ada yang salah, boleh check balik salah apa, ingat balik salah apa, dan jawapannya. Mula adik buat lagi sampai adik-adik dapat 100%. Barulah adik-adik dapat mengukuhkan lagi pemahaman adik-adik tentang tajuk kali ini, insya-Allah. Tahniah adik-adik. Baik adik, terima kasih banyak. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Jazakumullah khairan.